Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam podcast Husnul Khotimah bersama yang berbahagia Dato' Dr. Hasan Ali. Apa khabar Tok? Baik, Alhamdulillah. Hari ini nampak warna baju lagi ceria. Tapi yang biru ni lagi ceria lah tuan perempuan. Masya Allah. Baiklah, kita kembali kepada podcast Husnul Khotimah. Kalau minggu lepas kita ada menyebut satu isu yang berkaitan dengan Datuk dikeluarkan daripada politik. Itu kita nak dengar sikit mungkin ulasan kali ini. Maksud Datuk tu macam mana sehingga sampai dikeluarkan tu, bukan terkeluar dikeluarkan daripada politik. Mungkin Datuk boleh ulas. Okey, para penonton yang hormati sekalian, Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi minggu ni dan kita akan bercerita. Mungkin minggu ni ada panas-panas sikit, suhu dah meningkat sikit daripada minggu ini. Kerana soalan yang pertama tu pun ada soalan meningkatkan suhu kepada perbincangan. Okey. Saya menjawat jawatan Exco Kerajaan Negeri Selangor, Senior Exco pegawai Exco Kanan Kerajaan Negeri Selangor, dan alhamdulillah saya menjaga tadi agama dan juga saya menjaga infrastruktur di Malaysia ini. Di Negeri Selangor, bukan Malaysia, di Negeri Selangor. Apa yang berlaku ialah saya bila jadikan Exco agama ni, saya jaga agama. Saya jaga pembangunan agama. Saya jaga tentang keseluruhan penghayatan agama, ilmu agama, pengetahuan oleh seluruh penduduk Muslim yang berada di Negeri Selangor. Saya jaga masjid, saya jaga surau, saya jaga madrasah, saya jaga bangunan-bangunan yang ada kaitan dengan agama, saya jaga fasilitis-fasilitis yang berkaitan dengan agama, berbagai-bagai lagi yang saya jaga, alhamdulillah. Dan antara yang saya jaga ni, oleh kerana saya menjaga agama ni, saya concern sebenarnya kepada beberapa perkara yang haram halal dan sebagainya. Yang al-ahkamul khamsah haramnya apa, wajibnya apa, sunatnya apa, makruhnya apa, mubah dan sebagainya. Jadi ada beberapa perkara oleh kerana kita didesak-desak, ditanya-tanyakan, kamu dah memegang posisi sebagai ekspert agama, apa yang kamu buat? Dalam 100 hari yang pertama tak apa nampak lagi apa yang kamu buat. Maka ada terlintas dengan saya berbincang dengan pegawai-pegawai, dengan expert-expert, dengan orang universiti dan sebagainya yang saya bawa berbincang. Maka antara perkaranya yang saya nak bawa ialah nombor satu ialah tentang minuman berat ataupun alcoholic drinks minuman-minuman itulah yang memabukkan itu yang di sekitar kawasan-kawasan di Selangor dan sebagainya. Yang kedua ialah persoalan mengenai umat Islam dikacau oleh proses kristianisasi, mengkristiankan orang-orang Islam dan sebagainya. Jadi dua perkara. Okey, yang tentang yang haram ni, saya nak mencadangkan saja tuan-tuan di mana penduduk Melayu atau Islam 70%, kita tidak benarkan penjualan arak di situ. Jadi beberapa outlet saya tak mahu sebutlah apa outlet dan sebagainya, kita minta supaya menarik daripada tempat-tempat menjual arak mereka tu, ditariklah minuman-minuman keras yang saya rasa orang Melayu, orang Islam tidak mengizinkan minuman itu dijual di situ. Dan yang tak cantiknya ialah setengah daripada outlet-outlet itu bersebelahan dengan masjid. Dekatlah, bukan bersebelahan, dekat dengan masjid. Jadi tak cantiklah tengok orang Melayu pula beli benda-benda tu dan sebagainya. Bukan saja orang bukan Melayu, orang bukan Islam, orang yang Islam pun membeli di masjid. Jadi macam mana tu kedudukannya? Jadi saya pun mencadangkan supaya kawasan yang 70% orang Melayu diharamkan daripada menjual minuman keras tersebut. Ini dia tentang keras. Dia tentang keras oleh orang-orang DAP terutamanya, menentang keras. Dan yang paling saya tak seronok sekali, orang-orang teman-teman saya dalam PAS yang dulu di dalam PAS pun menentang keras apa yang saya lakukan. Saya orang PAS sendiri, pimpinan PAS sendiri sebagainya menentang apa yang saya lakukan. Yang kedua, yang kata orang yang menyebabkan saya berterusan bercerita tentang hal haram halal dan kita hendakkan dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak redha dan teman-teman sendiri pun tidak redha. Macam mana anak-anak kita ni melalui proses kristianisasi, pengkristinan yang dilakukan sama ada cara bersenyap-senyap, cara bersunyi-sunyi atau secara open dan sebagainya. Timbul keadaan di mana waktu itu waktu Ramadan, beberapa orang Islam dipanggil kononnya berbuka puasa di satu tempat, berbuka puasa. Bilangannya dalam 40 orang di situ. Tetapi akhirnya bukan saja berbuka puasa, tetapi dekat situlah mereka kumpulkan untuk mendakwahkan Kristian kepada orang Islam. Jadi saya mengambil satu langkah yang agak drastik ketika itu dan saya war-warkan bersama dengan teman-teman. Kita habis-habisanlah
pada baca itu nak mempertahankan akidah. Itu adalah proses mempertahankan akidah Islamiah yang saya rasa sebagai sikit pemimpin kerdil ketika itu, saya merasakan ini adalah satu perkara yang mesti dilakukan. Jadi akhirnya oleh kerana ketika itu PAS bersama dengan DAP dalam satu gabungan bersama dengan UMNO dan sebagainya kan bersama. Jadi akhirnya saya tidak disenangi. Dan berikutan dengan itu apa perkara-perkara yang lain juga berlaku, dan nampak ni saya ni tak selari dengan DAP, tak selari dengan orang bukan Islam. Banyak hal kerana agama yang saya jaga tu, akhirnya saya dikeluarkan. Saya bukan keluarkan begitu perkataannya lemaknya, yang mudahnya ialah dikeluarkan. Tapi sebenarnya saya dipecat daripada PAS dan sebagainya. Tuan-tuan, ini bukan menceritakan pasal politik, tetapi kita menceritakan pengalaman yang lalu supaya menjadi iktibar untuk kita semua berfikir. Jangan semudah-mudahnya anda viralkan yang tak betul tu. Jadi kami di sini hanya menceritakan keadaan yang berlaku pada ketika itu. So program ini bukan program politik betul. Kalau saya sama sikit je tadi, ini bagus ni. You bagi kata drastik macam itu tu cukup bagus. Saya setuju sangat tu. You bagi iklan begitu. Tapi yang saya nak sebut dah sikit, nak sambung tu ialah dalam keadaan saya dipecat daripada PAS sehingga kini. Tapi saya masih diterima oleh masyarakat. Dalam kuliah-kuliah saya dan kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha saya, di mana juga saya masih aktif sekarang ni. Boleh katakan hampir setiap malam membagikan kuliah di masjid di surau, bukan di Selangor, di Kedah, di Terengganu, di Negeri Sembilan, di Melaka, di mana-mana pun. Nampaknya penerimaan masyarakat, nampaknya tidak tercalar apa yang saya lakukan, decision yang saya lakukan gitu, dan saya dipecat daripada PAS. Dan ini saudara satu benda lah, ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang saya buat itu betul, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan rahimnya kepada saya. Hasan Ali walaupun dah 45 tahun dalam hal yang demikian kan dalam dakwah terutamanya, masih diterima lagi di persada dakwah. Ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan saya mati dalam dakwah, saya mati dalam iman, saya mati dalam taqwa, saya mati dalam ihsan, nanti bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mati dalam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam pengertian lain mati dalam husnul khatimah. Amin, alhamdulillah. Ingat tu. Jadi yang paling penting kita yakin dari penceritaan Datuk, niat tu nombor satu. Bila kita buat sesuatu perkara kebaikan, kena jaga niat kita. Keduanya, pelaksanaannya kena betul. Dan juga yang ketiga, pastinya natijahnya betul. Okay, alhamdulillah. Jadi kita kembali kepada isu husnul khatimah ni sebenarnya. Jadi alhamdulillah setelah Datuk meninggalkan politik, Datuk terus bergelanggang dalam dunia dakwah. Lebih besar, lebih tersebar, dan boleh melepasi seluruh golongan masyarakat di Malaysia khususnya. Jadi alhamdulillah, kita nak tanya Datuk kan, dari selepas Datuk habis dengan kesibukan politik, ke mana Datuk dan bagaimana sehingga Datuk mewujudkan Yayasan Husnul Khatimah? Okey. Saudara yang betul sekalian, sifat saya minta maaf, sifat kerdil saya ni, saya tak boleh kata orang duduk begitu saja, memerhatikan apa yang berlaku di hadapan kita. Yang pahitnya saya perhatikan, yang manisnya saya perhatikan, yang tawarnya saya perhatikan, yang kelatnya saya perhatikan. Tidak begitu ya. Maknanya apa saja yang saya fikir bermanfaat kepada manusia, kepada manusia Muslim terutamanya, maka itulah pilihan saya. Itulah yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba tuan-tuan, dengan kudrat yang kerdil ni, saya cuba nak sambung langkah-langkah Nabi Muhammad. Nak sambung lidah-lidah Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Inilah nama jalan dakwah. Jadi macam itu tuan-tuan dan puan, saya mengambil jalan sekarang ni, jalan hidup saya ialah jalan dakwah. Alhamdulillah. Dan bukan saya ada dakwah, ada dua cara saya berdakwah. Satu, dakwah secara offline. Macam ini, saya pergi bertemu dengan teman-teman di masjid, di surau, face to face, eyeball to eyeball, berjumpa dengan mereka, berceritalah tentang tajuk-tajuk yang diberikan kepada saya dalam kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib dan sebagainya. Yang kedua ialah cara online. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya ada 6 paling tidaknya media sosial. Saya ada Instagram, saya ada Telegram, saya ada Facebook, saya ada TikTok, saya ada YouTube dan berbagai-bagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya ni boleh diikuti siaran saya ni, hal saya ni, sama ada yang offline, face to face, ataupun melalui online. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi antaranya Azadan yang saya sekarang ni
mulut saya ni, lidah saya ni agaknya dibasahkan dengan perkataan itu. Apa dia? Namanya ialah husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan, saya tadi menyebutkan dalam episod sebelum ini ialah Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa yang tuan-tuan aminkan. Tuan-tuan amin, setengahnya dah mengaminkan 40 tahun, setengahnya tuan-tuan dah mengaminkan 50 tahun. Tapi apa artinya dalam hidup? Apa artinya dalam perbuatan? Apa artinya dalam tindakan? Apa artinya pada mata? Apa artinya pada hati? Apa artinya pada tangan, pada kaki? Apa artinya pada keluarga? Apa artinya pada masyarakat? Ini dia. Jadi saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah beserta dengan teman-teman yang lain dan sebagainya, fikir, mengambil pendapat teman-teman universiti, teman-teman yang bergerak dalam masyarakat, ahli-ahli pendakwah yang bergerak dalam masyarakat. Saya himpunkan, akhirnya tuan-tuan dan puan, kita berjuang atas lodo, atas platform namanya Husnul Khatimah. Jadi dengan itu, Azadan, saya tubuhkan satu yayasan, namanya Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan ini, tuan-tuan dan puan, yayasan ini adalah yayasan yang berdaftar dengan SSM, Alhamdulillah, dan mempunyai ruang besar untuk saya mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tuan-tuan tengok, yayasan ini pun namanya Yayasan Husnul Khatimah. Apa dia Yayasan Husnul Khatimah ini? Ialah satu organisasi yang non-profit making organization. Tujuan kita, pelaksanaan kita adalah tidak lain dan tidak bukan menonjolkan dalam kehidupan manusia, kepalanya, fikirannya, hatinya, perbuatannya, menjurus kepada memikirkan, kalau aku mati hari ini, besok, bulan depan, tahun depan, adakah aku mati dalam dua pilihan? Satu, mati dalam husnul khatimah, mati yang baik. Satu lagi, mati dalam su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Mati yang baik, mati yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati yang tidak baik, mati ketika itu gagal kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saya tubuhkan nama Yayasan Husnul Khatimah. Bukan saya yayasan itu. Yayasan Husnul Khatimah pula, tuan-tuan dan puan, akan mengemudikan satu bangunan, satu struktur, satu organisasi yang agak besar di Malaysia ni, namanya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, mungkin Bentong Pahang Darul Makmur. Yang ini mungkin kita ceritakan yang kemudian. Tapi apa gunanya penglibatan saya dan teman-teman tuan-tuan dalam Husnul Khatimah ni tidak lain dan tidak bukan melalui radio, melalui TV, melalui macam ni tuan-tuan dan puan, melalui program-program yang kita sedang kendalikan macam podcast macam ni yang kita sedang kendalikan ni, saya nak cerita supaya Husnul Khatimah tu menjadi household word. Husnul Khatimah to become a household word. Maknanya anak-anak sebut Husnul Khatimah, mak bapak menyebut Husnul Khatimah, yang tua menyebut Husnul Khatimah, mana-mana pun di jalan menyebut Khatimah, di kedai menyebut Khatimah, hidup dan mati kita menyebut Husnul Khatimah. Itulah yang sedang kita usahakan, dan saya merasakan usaha ini dalam dunia ni agak saya lah bila menyebut tentang Kompleks Anjung Husnul Khatimah dalam dunia, mungkin inilah satu-satunya organisasi dalam dunia yang bercerita penuh mengenai konsep Anjung Husnul Khatimah, konsep Husnul Khatimah dan bagaimana nak mati dalam Husnul Khatimah. Alhamdulillah. Ini sebenarnya membenarkan sabda Nabi SAW. Antara maksudnya mengingati mati itu antara satu orang kata watak ataupun sifat orang yang cerdik tu macam tu. Jadi alhamdulillah kita lihat sebenarnya jauh lagi perjalanan Husnul Khatimah ini dan juga apa yang Datuk bawa ini. Mungkin dalam perjalanan ni Datuk ada menghasilkan produk-produk, buku-buku keluaran Datuk dan sebagainya, dan apakah perkembangan tentang produk-produk yang Datuk buat itu, insyaAllah. Okey, so, saudara, kita ni kalau kita melakukan sesuatu ni, dia kena ada sandaran-sandaran. Bukan kita ambil tangkap muat begitu saja. Jadi sandarannya ialah sandaran ilmu. Sandarannya ialah sandaran amal. Sandarannya ialah sandaran iman. Sandarannya adalah sandaran taqwa. Akhirnya sandarannya adalah sandaran ihsan. Jadi bila ada ada knowledge, ada ilmu, ada amal, ada tadi rintitan-rintitan iman sampailah kepada ihsan, gabung semua, inilah satu gerakan yang diusulkan, yang dibuat oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu usaha Nabi 1400 tahun dulu di depan kita segar. Segar usaha dia. Segar usaha Nabi, segar usaha Sayyidina Abu Bakar, segar usaha Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, segar usaha Sayyid bin Sabit, segar apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan sebagainya.
kita tengok ini kesegaran ini adalah kerana gabungan yang saya sebutkan tadi. Inilah yang kami di Yayasan Husnul Khatimah ingin melakukannya. Okey, selain daripada itu tuan-tuan, saya tadi mengatakan apa dia gagasan-gagasan dan apa dia sandaran-sandaran. Bersama dengan saya ni tuan-tuan, saya telah menulis 40 buah buku tuan-tuan. 40 buah buku. Ini 4 tuan-tuan. Ketua kosong ni 40 buah buku. Dan buku yang ke-41, 42, 43 ada di ribaan saya ni. Buku yang ke-41 tuan-tuan, namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Buku ni saya tulis tuan-tuan. Saya tulis untuk disajikan ke pangkuan masyarakat. Supaya dalam hati mereka, dalam benak mereka, dalam fikiran mereka, dalam tindakan mereka, selain daripada makan minum, selain daripada buat keluarga, pergi ke melancong ke mana-mana pun, pikiran yang pertama yang ada di dinding rumah mereka, di pintu rumah mereka, dalam bilik mereka ialah satu logo yang besar. Logo itu bernama Husnul Khatimah. Perlu mati dalam Husnul Khatimah. Ini. Buku yang kedua tuan-tuan, untuk anak-anak kita. Saya rasa saya simpati. Saya pun ada anak 8 orang anak tuan-tuan dan puan, saya simpati dengan teman-teman. Bagaimana nak mendidik anak? Makin besar makin susah, makin besar makin susah nak didik. Tak mau dikurang cakap, melawan cakap mak, derhaka dengan mak dan ayah dan sebagainya. Keluar rumah tak balik-balik, tuan-tuan dan puan, berpoya-poya di sana sini dan sebagainya. Maka saya tulis buku ni namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, bacalah buku ni. Anak-anak kita baca buku ni. Bagi anak-anak yang membaca buku ni, kulit ke kulit, ulang 3 kali tuan-tuan diulang, baca ulang, insya-Allah habis 3 kali ulang baca, lain personalitinya, lain pemikirannya, lain perasaan, lain hatinya, lain langkahnya, lain geraknya, lain ketawa senyum dan nangisnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah telah baca buku ni. Dan buku yang ketiga ni tuan-tuan, inilah tinggalan saya yang terakhir agaknya untuk umat. Tajuk buku ini, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya Allah, bukan untuk isteri saya saja, bukan anak perempuan saya saja, seluruh umat tuan-tuan dan puan, saya senaraikan di sini. Isteri-isteri kita bukan saja menjadi ahli syurga, bukan saja menjadi bidadari syurga, tapi isteri kita semua menjadi ketua bidadari syurga. Siapa dia? Apa mereka buat? Apa amalan siang dan malam mereka? Apa yang Allah janji kepada mereka? Semuanya ada dalam buku ini tuan-tuan dan puan. Jadi Cik Azadan buku-buku ni saya tulis tuan-tuan. Sebenarnya dengan air mata saya tulis. Berdasarkan pengalaman yang saya tengok, pengalaman yang saya lalui dan sebagainya, maka saya tulis buku ini untuk disajikan. Dan siapa saja nanti yang akan, insya-Allah dalam 2 tahun setengah daripada sekarang tuan-tuan, hujung 2026 nanti, insya-Allah akan siaplah fasa pertama Komplek Anjung Husnul. Jadi antara buku latarnya yang mereka akan baca ialah 3 buku ni, selain daripada buku-buku yang lain, penulis-penulis yang lain, buku-buku yang muktabar yang besar-besar yang lain, kita gunakan untuk menjadi asas ilmu yang mereka datang untuk bersama-sama mati dalam Husnul Khatimah. Tempatnya di mana tuan-tuan? Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, mungkin Bentung, Pahang, Darul Makmur, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi untuk anda di luar sana boleh dapatkan buku-buku ini, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim, saya dah baca dah. Dan juga seperti mana yang Datuk katakan tadi, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dan juga yang ketiga, Isteriku Bidadari Syurga. Ketua Bidadari Syurga. Jadi alhamdulillah semua ini adalah intipati yang membawa kita mati dalam Husnul Khatimah. Datuk, alhamdulillah, mungkin adakah dengan penjualan buku ini sebagai sebahagiannya disumbangkan kepada projek yang Datuk akan laksanakan nanti, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit, iaitu projek yang sangat besar untuk generasi kita yang sekarang dan yang akan datang, insya-Allah, iaitu Komplek Anjung Husnul Khatimah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit. Para penonton dan mata sekalian, Kompleks Anjung Husnul Khatimah di tanah yang telah diwakaf 7 ekar. Tanah 7 ekar. Saya ni dilantik oleh Majlis Agama Islam Pahang untuk menjadi mutawali, mereka yang mengurus dan mengisi program di Komplek Anjung Husnul Khatimah itu, insya-Allah. Dan komplek ini akan dilancarkan, insya-Allah, tuan-tuan, pecah tanah atau groundbreakingnya akan berlaku pada 9 hari bulan Mac. Kita harap, kita cadangkan pada 9 hari bulan Mac tahun 2024 yang akan datang ni, hari Sabtu tu, insya-Allah. Jadi setelah dilancarkan, setelah ucara pecah tanah, maka beroperasi nanti tuan-tuan. Beroperasi apa? Pembangunannya, tuan-tuan, insya-Allah. Pembikinannya akan berlaku selepas itu. Dan pada penghujung tahun 2026,
Fasa 1 akan siap di mana kita mula ambil mereka-mereka yang nak masuk ke dalam itu, kita pilih nanti untuk menjadi penghuni-penghuni kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Jadi kita buatkan itu bukan untuk diri saya, bukan untuk keluarga saya saja, tapi ini untuk keluarga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan hadir kat situ, tuan-tuan dan puan, nanti mereka yang berumur 50 tahun ke atas. Itu anak-anaknya yang berumur 13 tahun ke atas boleh ikut program-program, nanti saya akan sebutkan apa programnya, untuk mengikuti program supaya anak, mak dan ayah akan memikirkan husnul khatimah dan akan memikirkan untuk mati dalam husnul khatimah. Yang ketiga tuan-tuan dan puan ya, di tempat itu juga, di Kompleks Anjung Husnul Khatimah tu nanti, insya-Allah ya, apa yang akan berlaku ada tiga perkara besar yang akan berlaku di situ. Pertama, perkara besar yang akan berlaku di situ ialah namanya Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua, Pusat Penjagaan. Tadi pengajian, Pusat Penjagaan Warga Tua. Yang ketiga, kursus 1 minggu, 5 modul. Khususnya, minggu yang pertama namanya Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 1. Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 2. Sampailah Mati Mengucap La Ilaha Illallah modul 5. Kalau 5 ni dah ikut seminggu, maka tercernalah dalam kepala, tercernalah dalam hati, maka terlahirlah dalam bentuk laku perbuatan harian manusia-manusia yang ingin mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, bila mereka datang ke situ nanti, tuan-tuan, programnya, saya nak sebut apa programnya. Mereka datang ke situ, program ni rutinnya 4:45 pagi semuanya mesti bangun. Kalau ada 200 orang mesti bangun, dan ada masjid nanti. Kita panggil balik Islam. Semuanya ke balik Islam 4:45. Apa nak buat? Tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir. Tiap-tiap pagi. 7 hari 1 minggu, 30 hari 1 bulan, 365 hari 1 tahun. Itu. Lepas saja itu, mereka akan mengikuti sembahyang berjamaah. Lepas sembahyang berjamaah, 15 minit kuliah pendek, 15 minit kuliah pendek, 15 minit kuliah pendek. Lepas itu, tuan-tuan dan puan, mereka akan mengikut acara masing-masing. Acara akidahnya, acara syariahnya, acara akhlaknya, dan guru-guru didatangkan, tuan-tuan dan puan. Sampai kepada peringkat memberikan ilmu secara individu diberikan kepada mereka di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, setelah mereka berada di situ, ada yang berada di situ 2 bulan, ada yang berada 2 tahun, ada yang berada 10 tahun nanti, ada yang mati di situ, tuan-tuan. Mati dalam suasana, insya-Allah, dengan kawan-kawan, tuan-tuan ya, kawan-kawan daripada berbagai tempat. 30% daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Selatan Thailand, daripada Indonesia, 70% daripada Malaysia. Mereka bergabung, tuan-tuan, dan satu gabungan pagi, petang, siang, malam, yang besarnya ialah Allah, yang mulianya ialah Allah, yang agungnya ialah Allah, yang dimuliakan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh hidupnya, tuan-tuan dan puan, dicernakan, dirancangkan, dibuatkan supaya dari pagi, petang, siang, malam dengan cara yang terangsang, dengan hidup berkasih sayang, dengan silaturahim yang sangat mendalam, seronok mereka berada di situ, tuan-tuan dan puan. Akhirnya, insya-Allah, dengan izin Allah SWT, mengalirlah dalam darah daging mereka. Apa satu keyakinan? Apa keyakinannya? Aku nak mengerti mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakhirkan hayatnya dengan la ilaha illallah, hadis kata, maka Allah sediakan syurga bagi mereka. Alhamdulillah. Kita dapat makluman luas tentang Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi untuk anda di luar sana dah boleh daftar sebenarnya secara online untuk menjadi ahli keluarga Kompleks Husnul Khatimah, insya-Allah. Boleh layari www.kompleksanjunghusnulkhatimah. Dekat situ anda boleh buat sumbangan, anda boleh bertanya tentang bagaimana untuk join ataupun hadiri sama program Kompleks Anjung Husnul Khatimah, walaupun tempoh yang akan disiapkan lebih kurang dalam 2 tahun lagi. Jadi anda boleh mula berdaftar sebagai ahli khidmat dalam tu, belajar dan sebagainya, insya-Allah. Dan yang paling penting, 2 tahun ni masa sangat berlalu dengan pantas. Kerana buku-buku yang telah disediakan Datuk tadi boleh dapatkan di Shopee pun ada tu Ada. Di Shopee type aja buku Kanjung apa? Tapi belum lagi, kita belum urus lagi dengan Shopee ni. Jadi kalau setakat ni, sekarang ni buku tu boleh didapatkan di mana tu? Terus saja tuan-tuan dan puan tuan-tuan boleh tengok nanti, insya-Allah, dalam skrin akan ada lah, tuan-tuan boleh pergi insya-Allah dalam skrin
tuan-tuan akan tengok, boleh telefon tuan-tuan. Ada 2 nombor telefon di situ, boleh telefon insya-Allah. Okey, nak beli buku ni tuan-tuan dan puan ya. Yang pertama sekali boleh melalui QR code. Kita ada QR code. Yang kedua boleh cara online. Transfer saja. Jadi bila transfer tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan bagikan nanti resit tuan-tuan transfer tu, bagi nama, bagi alamat, dalam 3 hari 4 hari melalui pos akan disampaikan buku itu kepada tuan-tuan dan perempuan yang mati sekalian, insya-Allah. Mudah saja, mudah, sangat mudah. Dan buku ini tidak ada di pasaran, tidak ada di kedai-kedai buku dan sebagainya. Terus kepada kami saja tuan-tuan untuk mendapatkan buku ini. Alhamdulillah tuan-tuan ya, buku ini sudah tercetak 3 kali dah tercetak. Dan saya nak bagi tahu tadi soalan saya tak jawab tadi. Sebahagian daripada kutipan ini, sebahagian besar daripada kutipan ini kita masukkan terus ke dalam akaun Kompleks Anjung Husnul Khatimah, atau akaunnya namanya tuan-tuan ya, akaunnya ialah akaun yang baru ni, yang akan baru ni, belum profesi lagi, ialah akaunnya ialah dalam Husnul Khatimah, Yayasan Husnul Khatimah. Itu nama akaunnya. Kita akan bagi tahu kemudian nanti dia punya nombor akaun dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Dr. Hassan bin Muhammad Ali adalah salah seorang daripada pencetus idea dan pengasas Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah sedang dibina di tanah 7 ekar di Kampung Lebu, Mukim Mempaga, Bentung, Pahang Darul Makmur. Tanah tersebut diwakafkan oleh Perkarunding Hartanah seorang anak jati Pahang. Kini tanah tersebut berada di bawah naungan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Pahang, dan Wakaf Pahang telah dipilih menjadi rakan strategik projek yang diusahakan ini. Yayasan Anjung Husnul Khatimah telah dilantik sebagai mutawali kepada aset yang diwakafkan itu. Kompleks Anjung Husnul Khatimah diurus dan dibangunkan menggunakan sistem wakaf, dalam mana setiap usaha yang dijalankan adalah semata-mata untuk mentadbir harta wakaf yang merupakan milik penuh Allah Subhanahu wa taala. Kerja-kerja tentang tanah sedang giat diusahakan di tapak fasa 1, yang kemudiannya diikuti oleh fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1 mengandungi balai Islam dengan kapasiti 1,000 orang, studio atau ruang kediaman, blok pentadbiran, dewan seberguna, dewan makan, rumah masak dan homestay. Fasa ini dijangka siap menjelang tahun 2026. Tiga jawatankuasa telah ditubuhkan untuk menyelaras dan menggerakkan pembangunan kompleks tersebut, iaitu Jawatankuasa Pengurusan dan Kewangan, Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Program Pentarbiahan. Pada asasnya terdapat 3 program utama di Kompleks Anjung Husnul Khatimah, iaitu Pusat Pengajian Warga Emas, yang kedua Pusat Penjagaan Warga Tua, dan yang ketiga kursus pendek 5 modul bertajuk Akhiri Hayat dengan kalimat La Ilaha Illallah. Setiap peserta akan menjalani kehidupan berteraskan kasih sayang serta hormat menghormati, diikat dengan disiplin yang tinggi supaya proses pentarbiahan hujung usia dapat menghasilkan natijah yang diharapkan. Majoriti penyertaan dibuka kepada rakyat Malaysia. Penyertaan daripada Singapura, Brunei Darussalam, Selatan Thailand dan Indonesia sentiasa diadu-adukan. Sebagai rakan strategik, Wakaf Pahang sentiasa membantu gerak kerja yang sedang diusahakan. Portal Wakaf Pahang umpamanya digunakan dengan meluas atas tujuan meraih sokongan dan menyediakan platform berwakaf yang tersedia di portal wakaf tersebut. Fasa 1 dijangka menelan belanja sebanyak 13 juta ringgit. Usaha yang sedang dijalankan telah berjaya mengutip 2.8 juta ringgit dan sumbangan masih mengalir melalui kedua-dua sumber, iaitu Yayasan Husnul Khatimah dan Wakaf Pahang. Pihak pengurusan Yayasan Husnul Khatimah mensasarkan 9 hari bulan Mac 2024 sebagai tarikh untuk acara pecah tanah atau groundbreaking. Diharapkan acara ini dapat melonjakkan pengetahuan dan penyertaan masyarakat Islam
di samping mengharapkan peningkatan jumlah dana yang diperlukan. Bagi pihak yayasan, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan semua pihak yang ditunjukkan setakat ini dan mengharapkan doa yang berterusan daripada anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.